Polis Diraja Malaysia PDRM menumpaskan 3 sindiket penipuan dalam serbuan secara berasingan di Ibu Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata kes pertama membabitkan serbuan sindiket penipuan dalam talian pada 19 Mac di sebuah premis kediaman di Segambut yang dipercayai menjalankan aktiviti pusat panggilan penipuan. Katanya seramai 5 warga tempatan termasuk 2 wanita berusia 24 hingga 28 tahun yang berperanan sebagai penyelia dan pegawai khidmat pelanggan ditahan sebelum didakwa pada 22 Mac lalu di bawah Seksyen 120B/2 Kanun Kesesaan. Polis turut merampas 13 unit telefon bimbit, 2 unit komputer riba, 2 unit router, 1 set kunci rumah dan sebuah kenderaan jenis Toyota Supra. Beliau berkata sindiket itu berperanan mendapatkan akaun mule atau keldai akaun dari Singapura dan seterusnya memindahkan wang yang dimasukkan ke akaun terbabit ke akaun mule yang lain. Dalam kes berasingan, JSJK berjaya menupaskan sindiket penipuan perniagaan menerusi serbuan pada 22 Mac di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Ramli berkata seramai 19 individu terdiri 4 lelaki dan 4 wanita warga tempatan serta 6 lelaki dan 5 wanita warga China berusia 22 hingga 55 tahun ditahan. Dalam satu kes lain, Ramli berkata pihaknya berjaya menupaskan sindiket pusat panggilan penipuan di sebuah premis di Jalan Pinang, Kuala Lumpur. Sindiket yang beroperasi di unit itu lebih kurang sebulan lalu disyaki terbabit dengan penipuan pelaburan secara dalam talian menggunakan platform X dan Discord yang mensasarkan warga China. Kejayaan yang kedua adalah tangkapan OPKAS 2024 iaitu sindiket penipuan pusat panggilan mule account. Bertindak hasil maklumat kegiatan penipuan dalam talian, satu serbuan telah dijalankan pada 19 Mac 2024 di sebuah premis kediaman di Segambut, Kuala Lumpur yang dipercayai menjalankan aktiviti pusat panggilan penipuan. Hasil pemeriksaan dan penelitian barang kes, sindiket ini merupakan sebahagian daripada unit keuangan. Sindiket ni dia ada unit-unit dia sekarang. Unit keuangan yang menguruskan akaun-akaun bank mule Singapura yang digunakan untuk aktiviti penipuan dalam talian. Tugasan sindiket ini adalah untuk mendapatkan akaun mule daripada Singapura dan seterusnya memindahkan wang yang dimasukkan ke akaun tersebut ke akaun mule yang lain. Ini transfer, layering tadi. Sejumlah 5 individu rakyat tempatan terdiri daripada 3 lelaki dan 2 wanita telah berjaya ditahan. Kesemua mereka yang berusia dalam lingkungan 24 tahun hingga 28 tahun berperanan sebagai penyelia dan pegawai khidmat pelanggan di pusat panggilan tersebut. Turut dirampas adalah 13 unit telefon bimbit, 2 unit laptop, 2 unit router, 1 set kunci rumah dan sebuah kenderaan jenis Toyota Supra. Semuanya ada di sini kecuali kereta lah. Yang ketiga, kejayaan ketiga adalah tangkapan sindiket penipuan perniagaan. Pada 25 Mac, 2 hari yang lalu 2024, satu laporan polis telah diterima daripada seorang lelaki warga Taiwan mendakwa telah ditipu dalam satu skim penipuan perniagaan. Menurut pengadu, pada Januari 2024, beliau telah dipelawa oleh rakannya melalui WeChat untuk menyertai skim perniagaan jual beli barangan secara atas talian melalui syarikat Amazon Joint Operation. Pengadu diyakinkan perniagaan tersebut adalah cawangan daripada syarikat Amazon di Amerika Syarikat. Pengadu ditawarkan keuntungan 10% seminggu daripada jumlah wang yang dilaburkan. Terpedaya dengan tawaran yang diberikan, pengadu telah memindahkan sejumlah USDT 70,000 bersamaan dengan RM331,000 Malaysia ke dalam akaun e-wallet seperti yang diarahkan. Namun setelah wang dipindahkan, pengadu tidak menerima sebarang keuntungan seperti yang dijanjikan. Pada 25 Mac 2024, satu serbuan telah dibuat di sebuah premis perniagaan di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Seramai 19 individu terdiri daripada 4 lelaki dan 4 wanita warga tempatan serta 6 lelaki dan 5 wanita warga Cina berusia dalam lingkungan umur 22 hingga 55 tahun telah ditahan. Turut dirampas 8 komputer riba, 3 notepad, 2 set komputer, 31 telefon bimbit, 1 modem, 1 router, 4 kad akses, 1 kunci kereta, 1 kereta jenama Bentley dan wang tunai berjumlah 23,400. Kecuali kereta, semua barang-barang lain ada di sini.
Berdasarkan pemeriksaan lanjut, sindiket ini telah memulakan operasi di premis berkenaan lebih kurang 1 bulan dan dalam proses menubuhkan platform perniagaan jual beli barang atas talian dengan menggunakan platform Amazon yang mempromosikan pelaburan jual beli barang kepada warga negara China. Mangsa diarahkan memasukkan wang USDT ke dalam akaun e-wallet yang diberikan oleh sindiket akan menentukan jenis barang yang hendak dijual di platform Amazon tersebut. Kesemua 19 individu yang ditangkap sedang ditahan reman sehingga 29 Mac 2024. Kes sedang disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Pada 25 Mac 2024, 2 hari yang lalu juga, bertindak atas maklumat Pusat Panggilan Penipuan Tipu Pelaburan Atas Talian Non-Fungible Token NFT, satu serbuan telah dilaksanakan di sebuah premis kediaman di Jalan Penang, Kuala Lumpur. Jalan Pinang. Seramai 7 individu terdiri daripada 1 lelaki dan 1 wanita warga tempatan serta 5 lelaki warga Cina berusia dalam lingkungan 19 hingga 36 tahun telah ditahan. Turut dirampas 4 komputer riba, 1 iPad, 7 telefon bimbit, 1 modem, 1 router, 1 kad akses rumah dan 1 kunci rumah. Juga ada di depan sana. Hasil pemeriksaan, sindiket ini telah beroperasi di unit berkenaan lebih kurang sebulan juga.